Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak balai datang merakam talk kita pada pagi ni lah. Ya. Jadi saya diminta untuk bercakap tentang apresiasi seni. Ya. Jadi apresiasi seni itu artinya menghargai seni lah. Ya. Kita salin terjemah dari art appreciation dalam bahasa Inggerisnya, ya. Jadi macam mana kita nak mulalah mengapresiasi seni tu, menghargai dia macam mana, ya? Okay. Baik, saya nak sebut benda yang obvious. Pertama sekali kita pandang benda tu, kita pandang lukisan tu. Kita belek-belek dia, kita renung, kita jeling-jeling, kita pandang dia. Kita pergi ke hadapan, ya, kita tengok detail-detail yang halus-halus, kita ghostan ke belakang, tengok keseluruhan karya itu dari jauh, ya, sama ada komposisi dia seimbang ke, ya, atau berat sebelah ke, ya. Sebenarnya kita lukis tu satu garis imaginary line antara satu sudut ke sudut yang sini, satu sudut yang sini, yang tengah-tengah tu jadi focal point, ya. Jadi apa benda yang kita tengok, ya? Okay. Jadi kita nak tengok lukisan 7 buah lukisan atau catatan lah, ya, yang yang sepatutnya kita boleh juga masukkan karya-karya seni yang lain, ya, macam arsya ke, bangunan ke, ukiran ke, batik ke, ya, semuanya tu kerja-kerja tangan tu, ya. Semuanya itu adalah hasil tangan manusia yang berbakat lah, yang bersusah payah untuk menyiapkannya, ya. Jadi sebuah lukisan tu ada diselapur oleh warna, ya. Sama ada warna itu sekata atau warna itu bercanggah. Kalau dia sekata, maka suasana dalam lukisan itu aman. Kalau dia bercanggah, dia belaga, suasana dalam lukisan itu kacau. Ya, dia tegang, ada tension, ya. Jadi itu yang kita nak pastikan bila kita pandang lukisan tu, ya. Warna dia macam mana, ya. Kita tahu pelukis pakai cat minyak, cat air, ya, watercolor, ya, pensel, tak kira lah, dia pakai arang, ya. Dia palitnya ke atas kertas, atas canvas, ya. Kemudian kita tahu juga lukisan tu, ya, canvas tu dilekatkan pada bingkai, ya. Jadi bila dibubuh frame, nampak dia kemas lah, ya. Bila dah kemas tu bolehlah dia pamerkan, ya. Pamerkan tu kalau ada rezeki dia, orang beli, dan orang beli pun untuk investment, ya, sebab nanti boleh dijual balik. Beli RM10, dia jual RM20, ya. Jadi begitulah ada punya urutan, ya. Saya nak pakai satu analogi tentang lukisan, tentang mengurai lukisan ni, tentang appreciate lukisan, ya. Bencana alam seperti banjir adalah satu event. Karya seni itu pun satu event. Ya, pemberita membuat klip video, ya, pendek aja, ya, tentang banjir di KL. Tersiar dalam YouTube. Atau pemberita juga menulis laporan mengenai banjir untuk surat khabar. Laporan, ingat istilah tu. That is the catchword, laporan, ya. Dia buat laporan. Maka bila kita diminta untuk menulis laporan yang lebih panjang perihal banjir tu, maka lagi banyak detail kita nak masukkan, ya. Fakta apa? Fakta cuaca, fakta parit tersumbat, fakta kilang-kilang discharge, dia punya benda-benda sehingga mencetekkan sungai, ya. Juga kalau kita lebih perinci, kita nak fokus
kepada satu keluarga yang menjadi mangsa kepada banjir tadi. Kehilangan bapa, kehilangan harta benda, tak kira lah, kehilangan rumah, kehilangan pendapatan, satu benda ya. Jadi bila kita memasukkan semua fakta-fakta ini sama seperti dalam lukisan, maka lukisan itu atau menulis tentang lukisan itu menjadi satu event. Ya. Jadi banjir atau sebuah lukisan adalah event. Ya. Jadi mari kita bincang 7 buah karya lah. 7 buah karya oleh 7 orang pelukis tempatan. Ya. Saya nak bacakan nama dia sini supaya saya sebut nama dia dengan betul lah ya. Chua Ten Teng yang bertajuk Malaysian Life. Medium dia batik. Saiz dia 182 ke 899 cm. Tahun dia 68. Yang first. Second, Zulkifli Dahlan. Bertajuk Realiti Berasingan. Satu hari di bumi larangan. Medium dia cat animal atau cat rumah ya, atas papan. Saiz dia 244-366 cm. Tahun dia 75. 1975 lah. Yang ketiganya ialah artis bernama Tang Honian yang bertajuk Silk Road No. 1. Ya. Medium dia cat air atas canvas. Saiz dia 132-142 cm tahun 2006. Ya. Yang keempatnya artis Ahmad Fuad Osman. Ya, bertajuk Fata Morgana. No. 2, The State of Confusion. Medium dia cat minyak atas canvas. Saiz dia 244-150 cm. Tahun dia 2006. Yang kelima, artis dia Bayu Utomo Rajikin ya. Bertajuk Brothers. Medium dia cat minyak atas canvas. Saiz dia 110 kali 83 cm. Tahun dia 1992. Keenam, artis dia Gan Chin Lee yang bertajuk No Place for Diaspora. Medium dia cat minyak atas canvas. Saiz dia 303 kali 152 cm. Tahun 2015. Dan akhir sekali, yang ketujuhnya, artisnya bernama Marvin Chan. Bertajuk Boy with a Broken Halo. Medium dia cat minyak atas canvas. Saiz 152 kali 152 cm. Tahun 2019. Ya. Okey. Penggiat seni ini kita panggil dia seniman. Biasanya seniman ni pelakon atau penyanyi. Tapi boleh saja kita gunakan untuk pelukis-pelukis sebab kesemuanya itu berkarya bertujuan menghiburkan penonton dia. Atau sekali-sekala menyuruh penonton berfikir. Ya. Suruh penonton berfikir sambil menikmati gambar yang disajikan itu. Ya. Jadi seniman melukis sebab dia berniat ingin tunjuk kepada kita apa yang dia fikirkan. Apa yang terbayang-bayang di dalam kepala dia. Artinya, ada idea yang dia mahu kongsi dengan kita. Jadi karyanya itu sebenarnya adalah pengantaraan saja. Membawa idea yang tadi berada dalam kepala dia kepada kita yang menjadi penonton. Dari mana datangnya idea ni? Dari diri sendiri. Dari jantung sendiri. Dari otak sendiri. Dari pengalaman sendiri. Pendek kata, ideas itu self-generated. Tetapi idea mesti ada perangsang. Perangsang itu berada di luar diri kita. Di alam sekitar yang memberi input. Mengajak kita melukis output yang bernilai. Ya?
Jadi perangsang itu boleh saja karya seniman-seniman lain yang berasal dari negara sendiri, berasal dari Amerika, tak kira lah dari negara lain ya. Juga dari buku-buku, cerita-cerita dongeng, peristiwa sejarah. Tapi semuanya ini kita tapis, kita rencah, kita olah semula supaya serasi dengan kita. Okay? Jangan ambil berbulan, kita olah dia. Baik, kita ambil karya Chua Teng yang pudar dah, yang dah pudar. Ya? Yang sudah pudar. Sebab bahan pewarna dye ni, memang mudah rusuh lah ya. Jadi dah pudar dah ya. Chua Teng yang bertajuk apa tadi, Malaysian Life tadi ya. Jadi kita perhatikan karya ni, kita perhatikan dia. Dia sebenarnya mengambil alih kaedah membatik yang sudah sebati ya dengan budaya kita lah, budaya Nusantara. Untuk tujuan membuat gambar. Ini sesuatu yang agak baru tau. Satu keputusan yang berani. Memandangkan orang lain tak pernah terfikir pun nak buat macam tu. Dia yang mendorong Chua Teng ialah menghargai satu tradisi tempatan, iaitu membuat batik. Menaikkan taraf teknik membatik itu setanding dengan cat minyak yang berasal dari barat. Jadi, membatik itu dia repurpose supaya dari hanya menghasilkan baju atau kain sarung. Jadi, desain batik ni memang flat, memang datar. Ya. Chua Teng kekalkan kualiti data kain batik tu, dikekalkannya. Ya. Dikekalkannya. Jadi karya dia tu dengan sendirinya memperolehi ciri-ciri seni moden seperti Cubisme yang rancak berkembang di Perancis ya, pada permulaan abad ke-20. Baik, kita rungkai cerita dalam Malaysian Life ni. Ya, kita nampak figura yang apa? Yang membajak sawah, ya, membanting padi, ya, menumbuk padi, ya. Sengaja Chua Teng melonjongkan muka watak-wataknya itu secara tipi, profil, ya, berpetak-petak, kubistik. Jadi persembahan dia, kubistik. Ya. Ingat, figura dalam batik tak boleh tersilap tau. Ya, tak boleh tersilap. Tak boleh tersalah lakar. Sebab tidak boleh dipadam semula. Tidak boleh dibetul-betulkan. Jadi kita pun fahamlah ya, bahawa bahan pewarna dye ini sebagai color, lukisan agak terbatas lah. Ya, terbatas ya. Tak bolehlah dia melencong ke sini, melonjak ke sana, tak boleh. Ya, kita dah buat tu, kekal buat macam tu je lah. Ya, ikut sketch kita yang asal. Jangan melencong sini, jangan melencong sana. Seperti yang boleh kita buat dalam cat minyak. Yang kedua pula ya, kita nak tengok karya Tang Hon Yin pula. Yang bertajuk Silk Road No. 2. Yang menunjukkan satu permukaan yang kusut. Ya. Yang kusut. Ya, tengok lukisan tu. Ya, tengok lukisan dalam karya tu. Idea yang Tang Hon Yin ketengahkan ni ialah bahawa dalam seni ada paradoks. Paradoks tu apa? Satu permukaan yang licin sebenarnya kesat. Permukaan yang kesat
sebenarnya licin. Inilah silap mata visual yang amat menyeronokkan. Yang licin nampak kesat, yang kesat rupanya licin. Jadi dalam karyanya ini, dalam Silk Road ni ya, kita bayangkan banjaran gunung lah yang berlapis-lapis ya, beralun-alun. Dilihat dari dari kamera satelit yang di atas lah ya. Matahari petang yang condong tu melemparkan bayang-bayang berwarna serbuk-serbuk biru. Ya. Kita juga nampak semacam ada tingkap di bahagian bawah canvas yang menyerupai sebuah tasik. Kita nampak tu lukisan dia. Jadi kita tertanyalah ya, kita sebagai sebagai pemerhati nak apresiasi karya ni, kita tertanya ya, kenapa masukkan tasik yang bertepian lurus tu pada landscape yang gersang? Itu dia. Tang Hon Yen suruh kita berfikir bahawa dalam kancah perbezaan apa sekalipun, tidak kira perbezaan bahasa, tidak kira perbezaan agama, budaya, apa saja yang berlaga, mungkin ada terselit sebutir keindahan. Keindahan itu apa? Keindahan itu ialah usaha kita untuk mencari keseimbangan dalam apa saja keputusan yang kita buat dalam hidup ni, supaya kita aman, kita berbaik sangka antara satu sama lain. Selanjutnya, kita tengok pula karya Ahmad Fuad Osman yang bertajuk Fata Morgana No. 2, The State of Confusion. Ya, tengok karya dia. Fata Morgana ini bererti halusinasi, bayang-bayangan hantu-hantuan. Kan tadi kita cakap pasal perangsang yang boleh saja datang dari luar budaya, dari luar negara, ya, dari luar sana ya. Di sini Ahmad Fuad ambil cerita mitos dari Yunani klasik tentang seorang watak yang bernama Narcissus. Seorang pemuda yang amat handsome yang telah kena sumpah oleh bekas kekasihnya yang bernama Nemesis. Yang Nemesis ni pernah jatuh cinta dengan Narcissus, tapi Narcissus ni dia handsome, mahu ramai sekeliling dia. Ya. Jadi Narcissus jadi Nemesis pun lukalah dia, patah hati, parahlah luka dia. Maka Nemesis pun sumpah Narcissus supaya sepanjang hayat dia tidak berhenti-henti melihat muka dia dekat cermin, muka dia dekat air. Tak henti-henti dia tengok muka dia. Inilah yang Ahmad Fuad lukis. Watak Narcissus yang macam tanpa jantina tau ya. Melambangkan isi fikiran yang yang sudah herod, yang rencam ya. Memandang ke bawah. Ini memandang ke bawah. Ya. Satu figura watak pelawak ada di belakang dia, yang melambangkan ego dia. Yang menggoda dia supaya dia ikut saja apa kehendak hati. Asyik hendak puji dirinya dipuji. Asyik hendak dirinya dipuja sebab dia handsome.
Kasihanlah kita kepada narsisis. Membokok je tepi air tu. Tidak puas, terpesona dengan kekacakannya sendiri. Pelawak itu pula bertopeng. Kita perhatikan, pelawak itu bertopeng. Memakai jubah yang berwarna-warni. Dia puas hati. Sebab tubuh yang dia bawa tu adalah mangsa dia. Dia ego. Ya, kau penting ego. Ego itu tuan. Ego itu aku. Tak ada lain, aku. Ya, itu ego itu. Okay. Selanjutnya kita teruskan kepada karya yang keempat, kelima, ya. Oleh Zulkifli Dahlan ni. Yang merupakan sketsa pakai cat rumah ni, elemen cat rumah, ya. Atas kepingan cardboard. Ya. Agak pelik juga, ya. Kita pakai cat minyak, pakai cat air, atas canvas, atas kertas, pakai atas board je, ya. Sebenarnya, idea yang mendorong Zul ni ialah keadaan hakiki kita. Jasad tubuh kita yang sebenarnya. Telanjang. Mendedahkan segala benda yang kita bawa, yang kita ada. Segala cacat tubuh kita. Tanpa ditutup oleh pakaian. Seperti yang dituntut oleh norma masyarakat. Yang sentiasa meletakkan syarat supaya kita jangan berperangan songsang. Supaya kita terus berpakaian, jangan telanjang. Tapi Zulkifli menebusi tirai kepura-puraan yang memang menular dalam hubungan kita sesama manusia. Yang syarat dengan fashion yang terbaru. Jubah labuh tunjuk alim. Tudung labuh tunjuk solehah. Orang jahat pura-pura baik. Orang bodoh pura-pura pandai. Orang pandai, dia paling pandai. Ditegur melenting. Tingkah laku manusia mengikut Zul didorong oleh self-interest. Didorong oleh apa untung untuk aku. Jika kita tengok setiap watak dalam adegan ni, susah kita kira banyak bilangannya. Ini adalah satu komuniti ego kecil-kecilan yang tidak menghiraukan jiran-jirannya. Jadi, masing-masing hayal lah dalam dunia sendiri. Ikut buat suka hati je. Ikut buat suka hati. Tapi kualiti grafik karya ini menjemput kita bertanya, bagaimana kita boleh menyusun peraturan supaya masyarakat boleh berinteraksi sesama sendiri secara terbuka. Ya, orang level secara terbuka, ya, atau bukan secara sembunyi-sembunyian, ya. Jadi dalam masyarakat kita agak susah sikitlah nak mengamalkan the double life. Siang berwatak lain, malam berwatak lain. Di rumah alim, di luar rumah setan. Ya, itu maksud Zul.
Kita beranjak pula ke karya Bayu Utomo Rajikin yang bertajuk Brothers tu ya. Tengok karya tu ya, yang bertajuk Brothers. Ini gambar dua adik-beradik berdakapan dalam ketakutan. Bayu melukis work ini ketika dia sedang menyiapkan satu siri karya yang anti peperangan. Sehingga pada tahun 1950-an dululah. Jadi imej abang dan adik ini cukup relevan sekarang ni ya, kerana peperangan di Ukraine. Namun ini sebenarnya bukanlah potret sekian-sekian yang spesifik, bukan. Cuma dua potret kanak-kanak yang agak umum, yang generalize, yang umum ya, yang terperangkap dalam semua peperangan, baik di Ukraine, mau di Iraq, mau di Yemen, mau di Libya, di mana-mana saja manusia membunuh manusia atas nama national security. Abang memeluk untuk melindungi adik dia. Didesak oleh naluri menjaga, ingin menyelamatkan nyawa dia dan nyawa adik dia. Kepada siapakah adik minta tolong jika tidak pada abang kandungnya sendiri setelah dijadikan yatim piatu akibat peperangan. Wajah mereka menunjukkan betapa mereka sedar tentang bala yang bakal menimpa. Ya. Kesemuanya ini kita perhatikan, kesemuanya ini tertera pada mata mereka yang sayu penuh ketakutan itu. Perhatikan karya itu. Ya, renung dia lama-lama. Next, kita tengok pula karya Gan Chin Lee yang bertajuk No Place for Diaspora. No Place for Diaspora. Diaspora ini merujuk kepada kaum Yahudi tau, ya, yang diusir dari tempat negerinya dulu pada zaman purba Babilonia yang dululah. Jadi pengalaman diaspora Yahudi ni mencengkam collective memory kaum Yahudi sampai sekarang, ketika mereka sendiri menzalimi rakyat Palestin. Sekarang, diaspora itu boleh digunakan untuk suku kaum yang diusir di negara mereka, seperti kaum Rohingya yang masuk mencari perlindungan di Malaysia, di negara kita lah, ya. Dan kita beri perlindungan, ya. Namun kebolehan kita untuk menolong pun amat terhad. Maka bukan semua pelarian diberi katil dan perlindungan, ya. Ramai juga yang terbiar tepi jalan. Beberapa lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Pertama, geril besi yang di belakang orang tua tu, ya, adalah tanda suatu keadaan yang meletakkan pelarian terkunci di luar. Tidak dibenarkan masuk sebab dia orang asing yang membebankan. Bentuk ruang yang terbina oleh selang besi-besi itu menyerupai pula batu nisan, lambang maut menunggu. Kedua,
tubuh pelari tua ini macam berada di dalam janin. Sama seperti di dalam rahim ibunya pada awal-awal dulu. Janin itu adalah tanda pasrah. Tanda pasrah yang terguris di wajah pakcik tua ni. Tertimbul di buku di jarinya. Tertonjol di tumit kakinya. Ketiga, atuk pelarian ini melambangkan satu ketabahan menghadapi keadaan yang paling buruk yang kita sebagai manusia hadapi. Apa keadaan itu? Keadaan itu ialah dihalau keluar dari bumi, tanah kelahiran kita. Dari ke manakah yang kita nak sambung sisa-sisa nyawa kita kalau tidak di kaki lima di Kuala Lumpur. Last kali kita nak bincang karya Marvin Chan yang bertajuk Boy with a Broken Halo. Tengok karya dia, Boy with a Broken Halo, ya. Sekali pandang, catatan ini hanyalah wajah budak mengaum. Cara Marvin Chan bercerita ialah dia masukkan juga ungkapan-ungkapan berbahasa Latin yang terguris pada mulut budak itu, ya. Iaitu opus, gratia, acquiem. Artinya kerja, santun dan seksama. Ya. Apa kena-mengena dengan anak orang kaya yang melolong ni? Pelukis ingin menyindir ibu bapa yang merosakkan anak-anaknya dengan memberi apa saja yang dia nak. Pantang minta dapat. Sehingga lambat laun budak itu membesar nanti berperangai antisosial. Tak tahu nak berkawan. Tak pernah belajar give and take. Tak pernah mengalah. Mengaku salah, minta maaf. Tak pernah, tak diajar. Jika nasihat Latin itu ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, mungkin nampak seruan itu literal sangat. Ya? Hurufiah sangat. Ya? Jadi bahasa Latin itu bolehlah dia berselindung sedikit. Suruh kita buka kamus, cari makna kata-kata tu. Seruannya ialah didiklah anak supaya dia bekerja, dia berusaha, dia berdikari, dia menyantuni satu sama lain, dia hormat orang tua, jangan pandang rendah orang miskin atau kurang upaya, dan contohi perangai yang baik. Ada a sense of fair play, a sense of justice, amar makruf, nahi mungkar. Penutup. Urutannya ialah bila kita pandang karya seni, maka kita diajak menilainya. Ikutlah garis pandu yang telah saya uraikan di atas itu. Mungkin kita menilai secara senyap, secara pasif, atau mungkin secara aktif, menyuarakan kemuskilan
membaca pengkaji-pengkaji lain yang telah menulis, didorong oleh rasa curiosity atau ingin tahu. Menilai itu berarti kita membuat judgement. Kita membuat judgement yang sifatnya semestinya sementara. Bila masa saja judgement kita itu boleh dicabar oleh hujah-hujah dari perspektif lain. Namun buat sekarang, di saat ini, bila kita berhadapan dengan 7 buah karya itu, maka kita pertahankan hak kita untuk menyukai sesuatu karya itu atau tidak. Dan hak kita untuk merubah fikiran kita besok. Macam itulah kita berkembang, terbuka kepada ideas. Yang penting bukan aku suka atau aku tak suka. Yang penting ialah proses pembelajaran ketika mencungkil cerita yang ada dalam catatan itu. Sehingga kita dapat memberi manfaat kepada kita yang ingin membina tamadun yang menghargai seni dan menghormati seniman. Sekian. Terima kasih.